Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi masyaallah la quwwata illa billahi masyaallah kullu ni'matin minallah masyaallah al-khairu kulluhu biyadillah masyaallah la yasrifu su'a ila Allah. Nawaina at-ta'luma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini untuk kelas hadis kita, 40 hadis akhlak mulia yang disusun oleh Syekhna Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara beliau dan juga memberikan kita kerahmatan, keberkatan daripada ilmu beliau dan ilmu para masyayikh kita semua, insya-Allah. Ahlan wa sahlan bagi yang baru masuk dalam sesi live Facebook kita pada pagi ini. Yang mengucapkan salam pada saya di ruangan komen, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mira Rahim, Puan Siti Hajar, Puan Syah Hafsah, Puan Hajar, Puan Nurizita dan juga sahabat-sahabat rakan-rakan yang lain. Boleh sama-sama bantu sharekan juga majlis kita pada pagi ini. Boleh tag juga rakan-rakan. Kita nak cerita tentang hadis akhlak mulia, hadis yang ke-13 pada pagi ini, insya-Allah. Yang sepatutnya kelas pagi ni kelas Ustaz Usni kan. Tapi minggu ni ada sedikit perubahan jadual sebab ada program-program yang berlangsung. Ada urusan-urusan yang perlu diselesaikan oleh asatizah kita. Jadi kita rombak sikitlah jadual untuk minggu ini, insya-Allah. Kelas adab, kelas hadis akhlak kita yang sepatutnya petang dipindahkan ke waktu pagi, dan kelas Ustaz Anwar juga kita try buat pada waktu petang, 3:30 petang. Kalau nak hadir boleh hadir, dan juga hari Khamis lah, hari Khamis kelas Ustaz Anwar. Kemudian kelas Risalah Jamiah Ustaz Usni kita pindah ke Rabu malam untuk minggu ini. Boleh tengok semuanya di live FB, insya-Allah. Dan bagi yang nak datang boleh juga hadir ke Kubak Center di Sungai Ramal. Baik, insya-Allah kita mulakan bacaan hadis kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Artinya daripada Abi Ya'la, namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menuliskan katabal ihsan, yakni telah menyuruh kamu, mewajibkan kamu berlaku ihsan, melakukan kebaikan, ala kulli syai'in, ke atas setiap sesuatu, di atas segala urusan. Jadi kena berlaku ihsan, berkasih sayang, berbelas kasihan kepada setiap sesuatu. Diberikan contoh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kamu melakukan pembunuhan, apabila kamu membunuh musuh, fa ahsinu al-qitlah, maka perbaikilah ataupun bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Apabila kamu melakukan sembelihan, menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Perbaiki cara sembelihan itu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Bagaimanakah sembelihan yang dilakukan dengan cara yang baik? Maka diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kamu menajamkan mata pisaunya, dan dengan itu adalah wal yurih dhabihatahu, dengan itu dia telah merehatkan binatang sembelihannya. Baik, kita tengok apa yang kita boleh bincangkan daripada hadis ini.
Yang pertama ihsan. Ihsan sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya oleh Jibril kepada Rasulullah, terangkan kepadaku, akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menceritakan bagaimana ihsan kita kepada Allah Ta'ala. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah kamu melihat Allah, merasakan kehadiran Allah. Ya, wa illam takun tarah, walaupun kamu tak dapat melihat Allah, tapi Allah Ta'ala memang sentiasa melihat kamu. Wa illam takun tarah fa innahu yarak. Allah sentiasa memerhati. Allah Ta'ala sentiasa melihat akan segala perlakuan kamu. Maka apabila keadaan itu adalah ihsan seorang hamba kepada penciptanya, maka bukan itu saja maknanya dengan kita merasai kehadiran Allah Ta'ala, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, maka akhlak kita akan jadi elok. Akhlak kita dalam ibadah kepada Allah jadi elok. Semayang yang dirasa kehadiran Allah Ta'ala, maka semayang itu akan jadi elok. Munajat sungguh, bacaan diperbaiki bacaan dia. Rukuk dia disempurnakan, sujud dia disempurnakan, hatinya diberikan dengan kekhusyukan. Itulah keadaan orang yang ihsan dalam ibadah dia kepada Allah. Dan bukan sahaja dalam, maknanya kalau ibadah tu ada ihsan, ibadah tu akan jadi cantik. Cantik. Dan bukan itu sahaja, Allah Ta'ala juga hidupkan kita di atas muka bumi ini dengan kita hidup bersama-sama dengan makhluk. Maka kehidupan kita itu perlu diperbaiki untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik sama-sama dengan makhluk. Maka innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala suruh kita untuk berlaku ihsan juga kepada setiap sesuatu ataupun dalam setiap urusan. Dengan makhluk, dengan Allah dah tentu. Ya, ihsan itulah nilai dalam ibadah kita. Maka dengan makhluk juga Allah Ta'ala suruh kita untuk berlaku ihsan. Jadi dia bagi contoh di sini, kan? Jadi banyaklah. Dan ihsan ini apa? Ihsan ini dia lebih lagi daripada adil. Adil tu biasa je. Seseorang yang dikata, oh adil lah, orang buat baik pada dia, dia pun balas baik. Orang buat lebih kurang, dia pun bagi lebih kurang. Ihsan ini tidak begitu. Kalau ihsan dengan makhluk, dia letak pada setiap sesuatu itu adalah yang terbaik. Dia bukan kira ini okey lah, kan, ini okey lah. Sering kata-kata hukama mengatakan, kan, ditanyakan kepada kita oleh para hukama, ahli-ahli hikmah, cerdik pandai, apakah musuh bagi terbaik? Maknanya seseorang yang nak jadi terbaik, apa musuh dia yang menghalang dia daripada dia nak jadi yang terbaik? Macam mana sahabat-sahabat yang ada masuk dalam ruang komen kita ni, boleh try komen. Kalau ada yang pernah dengar saya sebut, mungkin ingatlah. Apakah dia musuh bagi yang terbaik? Maksudnya seseorang, dia nak jadi yang terbaik, apa yang menghalang dia untuk dia jadi yang terbaik? Musuh dia lah. Musuh terbaik. Cuba jawab di ruang komen. Sebelum saya bagi jawapan dia. Kan? Yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Haji Hassan kita ada, kemudian Puan Umi Humaira, Puan Basitah juga baru masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah dia musuh bagi terbaik? Maksudnya musuh yang menghalang untuk kita jadi yang terbaik. Puan Mira kata sifat ala kadar. Sifat ala kadar. Oh, lebih kurang ya, lebih kurang. Okey, boleh jadi, tapi belum lagi lah. Yang itu memang kita tahu, kalau buat lebih kurang ala kadar, memang susah lah nak jadi yang terbaik, kan? Tapi ada satu word dia yang tepat lah, yang kita kata untuk describe apakah dia sebenarnya musuh utama bagi terbaik. Sifat tiada perasaan ihsan. Cik Azrin kata sifat tiada perasaan ihsan. Sis try. Try tak apa. Tak ada perasaan ihsan. Yalah, kalau tak ada perasaan ihsan tu memang jauh lagi lah daripada yang terbaik.
Kan bahkan dia nak jadi bukan yang terbaik, yang tu dah kira yang terbaik kan. Yang baik pun payah nak jadi kalau tak ada ihsan. Jadi iman turun naik, musuh bagi terbaik. Memanglah itu kita manusia lah, kan iman manusia biasa memang turun naik. Macam-macam jawapan. Puan Rezitah kata was-was. Was-was juga. Macam-macam sebenarnya. Saya kalau tanya soalan ni macam-macam saya terima. Ada yang kata syaitan, ada yang kata nafsu, ada yang kata kawan yang jahat, ada yang kata ahli keluarga, ada yang kata adik-beradik pun boleh jadi, ada yang kata suasana. Macam-macam lah jawapan. Sini pun ramai yang mencuba. Jadi jawapan dia gini. Jawapan dia adalah musuh bagi terbaik adalah baik. Macam mana tu? Musuh bagi yang terbaik adalah baik. Maksudnya rasa baik. Okey. Musuh bagi terbaik adalah baik. Contoh, seseorang nakkan yang terbaik dalam hidup dia. Contoh dalam solat yang terbaik adalah hadir solat jemaah ke masjid. Kan? Apakah yang akan menghalang dia daripada dia hadir ke masjid untuk solat berjemaah? Dia akan kata, aku semayang kat rumah pun baik dah. Kan? Aku solat kat rumah okey lah. Solat juga kan? Solat juga. Jadi, dia kan rasa baik. Jadi, rasa baik dia itu telah menghalang dia daripada dapat yang terbaik. Kan? Patut dia boleh dapat 27 kali ganda. Tapi dia semayang sorang-sorang, dia rasa, kira okey lah kan? Aku solat daripada orang tak semayang. Kalau orang tak semayang kan lagi teruk daripada aku. Aku ni semayang. Kan baik. Kira baik lah semayang. Jadi musuh utama terbaik adalah baik. Baik, dia rasa okey. Kan orang hadir ke majlis ilmu, orang datang kan. Datang. Yang terbaik adalah dia duduk ataupun hadir ke solat tu. Yang terbaik adalah dia duduk di saf pertama kan. Saf pertama tu kan besar sangat pahala dia. Nabi kata kalau lau ya'lamun nas ma fi safil awal. Kalau manusia tahulah apa yang ada pada saf pertama, dia akan mengundi, berebut untuk dapatkan saf pertama. Datang-datang dia cari tiang dululah belakang, duduk kan jauh-jauh. Tak apalah saf belakang-belakang pun tak apa. Ni orang lelaki lah, cerita orang lelaki. Ya. Datang relax-relax. Sebab apa dia kata? Okeylah aku datang masjid, orang lain tak pergi masjid pun sembahyang kat rumah. Kan? Aku datang masjid ni duduk belakang-belakang pun okeylah. Baik dah kan datang masjid baik. Jadi yang menghalang dia daripada sila masuk. Masuk. Kita ceramah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak nak ceramah dulu. Mari duduk. Ada seorang hadir kita pada pagi ni. Tuan Haji Aboy. Sila Aboy duduk. Kita ceramah dulu. Sekejap lagi kita ngaji. Yalah, tu kan nak dengar ceramah. Okey Jadi musuh yang terbaik adalah rasa baik. Ustaz, buku yang itu Ustaz baca tu. Tak ada. Yang tu tak ada. Hari ni lain. Oh, itu lain. Okey, musuh yang terbaik adalah baik. Jadi dia hadir ke masjid, dia duduk di saf belakang. Dia kata, tak apalah kan. Tak apa, aku datang masjid kira baiklah. Ada orang tak pergi masjid pun. Jadi dia rasa baik telah menghalang dia daripada mendapat kelebihan yang banyak daripada saf yang pertama. Jadi itulah sebenarnya yang ialah tadi pun sebenarnya lebih kurang jugalah was-was dia datang, dia rasa cukup apa yang ada. Sebenarnya semua jawapan tu pun baiklah, iman naik turun dari sama semuanya pun, tapi word yang kita nak pilih yang kita nak jadikan sebagai jawapan bagi soalan tadi adalah sebenarnya mudahlah. Musuh terbaik adalah baik. Ini rasa baik. Baik. Jadi al-ihsan itu lebih lagi daripada adil. Adil tu baik. Tapi kalau adil, orang buat baik, kita balas baik. Kalau orang buat lebih kurang, kita pun bagi lebih kurang juga. Maka itu adil. Ya? Kalau Ustaz cakap dari detail yang kalau kita pergi mana masjid, masjid kalau kita buat baik, apa maksudnya? Buat baik tu maksudnya hadir ke masjid itu lebih baiklah daripada kita solat di rumah. Dan hadir ke masjid pula duduk saf depan lebih baiklah daripada saf di belakang. Kita nak dapat yang paling baiklah. Ada yang paling baik. Masa itu, saya maghrib, saya datang. Maghrib isyak saya tunggu sekali. Sentak ada satu pakcik rumah saya tu, sebelah tu,
Dia cakap, boy, pergi lah duduk belakang pun. Cakap mana boleh, itu dapat perempuan. Mana boleh kan? Sekarang ni orang perempuan tak boleh datang lagi masjid tengah COVID kan. Jadi kalau tak ada orang perempuan tak apalah, soft tu pun kita masih lagi jarak-jarak lagi. Tapi sebenarnya memang yang paling afdal sekali datang awal, duduk di soft depan. Itu yang paling baik lah. Itu yang paling baik. Sebab saya tak apa. Rumah saya rasa. Semayang seorang. Rasa nak dengar insya-Allah. Yalah, tunggulah. Eloklah di masjid. Okey, tak apa. Kita tengok, kita baca ni dulu, dengar dulu. Nanti baru kita sembang kemudian okey. Baik. Jadi banyaklah kebaikan akan terhalang, yang terbaik akan terhalang apabila kita sudah rasa kita baik. Susahlah nak dapat yang terbaik. Jadi al-ihsan itu terbaik. Kalau adil itu baik. Tapi belum cukup bagus untuk jadi yang terbaik. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan atau menuliskan atau menyuruh kita untuk berlaku ihsan pada setiap sesuatu. Pada setiap urusan. Apa pun urusan. Contoh, kita jadi tukang sapu. Kita jadi cleaner. Kalau sapu elok-elok lah. Bukan istilah mana sapu tu kita buanglah sampahnya tu elok-elok. Orang yang tidak ada ihsan pada pekerjaan tukang sapu, dia sapu juga sampah tu, tapi dia sapu bawah kapet. Ya, dia sapu kan, dia sapu, tapi dia sapu tu dia tolak bawah kapet. Memang zahir tak nampak lah sampahnya, tapi berkumpul di bawah kapet. Maknanya dia masih belum ihsan dalam perlakuan dia, urusan dia, kan. Tukang sapu begitu, tukang jahit. Kan kita tengok ini nak tengok kepelbagaian ihsan dalam setiap urusan yang Allah Ta'ala suruh kita untuk jadi yang terbaik, kan. Tukang jahit, ada orang kerja jadi tukang jahit. Kita pun tempah baju dekat orang, baju raya ke, baju apa ke, kita tempah. Kita dapat jahitan, ya Allah, terkeluar-keluar benang. Benangnya terkeluar-keluar. Lepas tu pula sengit sebelah pula, kaki sebelah tinggi, sebelah rendah. Maknanya jahitannya tidak kemas. Maknanya buat yang tadilah juga kan, ala kadar tadi, sebagaimana yang Puan Mira sebut tadi. Kan dia buat ala kadar, janji siap ni, order banyak ni. Raya ratus-ratus order. Dan ni duit banyak nak masuk. Jadi bila keadaan yang macam itu, maka dia pun buat ala kadar. Bila buat ala kadar, jahitan pun tak cantik, tak kemas, maka dia tidak ada ihsan pada jahitan dia. Pada jahitan dia. Ya. Baik. Apa lagi? Tukang. Kejap kejap, bagi ustaz habiskan dulu tukang. Contohnya tukang rumah. Yang ni pun biasa kita tengok. Kontraktor apa semua kan. Dia simen pun berlubang-lubang ataupun dia ambil bayaran yang mahal dengan dia katakan kualiti barang yang paling baik yang dia nak letak, tapi sebab dia nak jimat, dia tukarkan barang-barang tu dengan yang sedikit low quality, ataupun dia buat ala kadar yang akhirnya bangunan pun jadi sengit-sengit, lantai pun jadi tak sama, kemudian bocor pula bumbung apa semua, kerana perbuatan rasa cukuplah, janji siap. Bila ada janji siap maka akan ada masalah. Begitu juga pomen. Kita tengok pomen kereta, mekanik, motor begitu kan. Jadi orang yang ada ihsan pada urusannya, dia buat kerja dia rapi betul, kemas betul. Berbanding dengan orang yang dia panggil ala kadar saja, kan. Kalau dicari masalah satu kereta tu, dia cari sampai habis, kan. Dia buka satu persatu, cari nak bagi puas pelanggan, nak bagi puas customer. Jadi itu keadaan ihsan. Kalau tidak ada ihsan, kadang-kadang tu kita balik benda lain yang tertanggal. Kan tadi pergi tukar timing belt, tengok tiba-tiba aircon tak sejuk. Pergi tukar belt kan, belt aircon tu putus, kita tukar belt dia tu. Lepas tu tiba-tiba aircon tak sejuk. Rupa-rupanya dia tukar tu benda lain, belt tu dia tukar, tapi skru tak pasang. Jadi tertanggal hose aircon tu, gas tu. Jadi
tukar benda lain, dah bayar mahal dekat dia. Rupanya buat kerja lebih kurang, skru pun tak ketat. Skru tak ketat, dah kena tambah gas lagi RM50 rubuh dekat situ. Jadi itu tidak ada ihsan. Maknanya dia buat kerja ala kadar lah. Buat kerja ala kadar. Tidak mahu jadi yang terbaik. Janji siap sahaja. Kan? Jadi itu adalah contoh-contoh lah. Apa lagi? Cikgu. Cikgu. Ada profession kan? Cikgu. Jangan jadi cikgu syari. Kenal cikgu syari apa? Ingat yang cerita P.M.U? Dia tahu. Dia kenal cikgu syari. Cikgu syari masuk kelas macam mana boy? Cikgu syari masuk kelas macam mana? Ada murid belajar? Apa anak murid dia cakap? Dia suruh anak murid dia tulis apa kat papan putih? Cikgu hari-hari main bola. Ingat tak apa. Okey, tak apa. Relax dulu. Cikgu macam itu tidak ada ihsan. Maksudnya pergi ambil gaji, hujung bulan ambil gaji, pergi asal masuk kelas. Dia bukan ada pendidikan yang dia nak didik betul-betul, ada KPI dia, target dia, tengok perkembangan anak murid dia macam mana. Tak ada. Dia masuk kelas, sekadar masuk kelas je lah. Sekadar masuk kelas, letak buku, dia pun suruh budak tulis, cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Dia pun ulang lagi, cikgu main bola. Hari-hari cikgu main bola. Bila tengok cikgu dah macam itu, cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur. Jom kita main. Kan habis ketua kelas pun ajak budak-budak main. Sebab apa? Sebab cikgu tadi tak ada ihsan. Dia tidak menjalankan urusan dia, dia letak yang terbaik dalam urusan dia. Maka keadaan macam tu susahlah kan. Orang berniaga pun sama juga, jual sayur ke, jual buah ke kan. Berjual berniaga kedai makan ke. Okey, kalau orang berniaga kedai makan contoh, orang yang ada ihsan, dia ihsan dia pada pelanggan dia dekat kedai makan. Apa dia buat? Portion dia tambah. Kan maksud portion tu, nasi tu patutnya 1 senduk je. Kan dia harga 1 senduk tu RM2, dia pun tambah lah. Nasi tu dia bagi 2 senduk, bagi lebih. Itu ihsan. Itu ihsan kan. Ataupun sayur, biasanya satu cekau tu dia bubur, tapi ihsan dia cekau 2 cekau. Kan sayur tu dia kaut 2 bubur. Itu ihsan. Sambil-sambil berniaga, sambil-sambil sedekah orang kata kan. Orang jual buah timbang tu, dia jual kilo-kilo. Kan? Sekilo RM10 dia jual. Okey. Jadi waktu timbang tu dia bubuh 1 suku kilo, 1.2 kilo. Bubuh lebih sebiji, bubuh lebih 2 biji. Itu ihsan. Itu ihsan. Yang terbaik lah. Ataupun dalam bab kira-kira kan. Dalam bab kira-kira. Ini bayar, time kita nak bayar tu bil berapa? RM10 5 sen. RM10 5 sen. Ditunggu je kita 5 sen tu. Kita baru bayar 10, patutnya yang 5 sen tu tak apa, halal lah. Kan halal. 2-3 kupang tu duk apa namanya 20 sen, 30 sen kan. Tengok pula orang customer tu pula duduk gagar poket. Kan. Cari dalam poket gagar tak jumpa. Jadi bila keadaan macam itu, tengoklah ihsan dia tu tak apalah bang, 30 sen tu tak apalah, halal lah bang. Okey, itu ihsan. Kalau orang tak ada ihsan tadi, dia pula lagi kan. Kalau macam tu abang bayar RM10 50 sen lah, abang halalkan pada saya 20 sen. Kan orang pula nak kena bagi pada dia kan. Kalau kedai makan, ada juga unsur kalau tidak ada ihsan pada situ, maka dia unsur apa, kita nak kata naya pun boleh jugalah. Aniaya customer kan. Aniaya ni boleh jadi banyak sudut. Sama ada dengan cara penipuan, memang tipu kan. Selalu kita ada tengok satu video hari tu, dia timbang hak lain, lepas tu dia tukar plastik kat bawah, bagi buah yang busuk kan. Dia bagi buah yang buruk. Dia timbang hak yang elok, dia tukar plastik, dia bagi yang buruk. Itu memang penganiayaan. Itu bukan takat tak ada ihsan. Itu zalim lagi, bukan adil lagi. Kan itu zalim. Menipu lah. Nak kaya cepat.
nak pergi haji balik hari. Itu yang masalah dia. Ya. Jadi tu Puan Siti Mahawa ya. Hari ni meriah sikit kita belajar. Ada aboi depan ni. Ada aboi depan ni. Ada kita. Dia kata duduk rumah tak buat apa pun. Datang sini dia nak ajak saya sembang. Kan? Sebab apa kita ceramah. Okey, tak apa pun suka ceramah tak apa, bagi ustaz ceramah dulu. Bagi ustaz ceramah dulu. Duduk dulu, dia diam. Sahabat-sahabat kita yang lain kat sini nak dengar juga, insya-Allah. Okey. Jadi apa namanya? Macam tadi contoh kalau orang meniaga makan tadi kalau yang tadi dia memang tipu habislah. Yang itu kira zalim lah. Ada keadaan dia bukan tipu secara direct. Tapi dia memanipulasi orang punya pandangan terhadap cara perniagaan dia. Macam mana tu? Contoh. Kita sangka lain tapi rupa-rupanya yang berlaku sebenarnya adalah lain. Contoh ya. Contohnya dia kata, mari datang, kedai saya murah ni. Kedai saya murah. Satu hidangan RM5 saja. Ataupun satu hidangan RM3 je. Murah ni. Jadi orang tengok, ui, murah ni, jom pergi. Sekali pergi tu, datang memanglah RM3. Ciput dia pergi. Jadi dia tengok tu, alah sikit lah. Apa patutlah RM3 kata murah kan. Macam itu. Jadi orang punya persepsi datang tu sudah berbeza. Murah, ciput macam ni je memang untunglah dia. Kiranya macam itu kan. Ataupun harga dia tak tulis. Kan. Contohlah. Ini semua ada manipulasi lah ni. Dia kata tempat kami sedap. Mari makan. Apa namanya, dia kata portion kita banyak. Kita bagi banyak kan. Banyak dan sedap. Dia punya tagline dia. Sekali datang duduk. Kita pun tak tanya-tanya juga harga. Dia pun harga dia tak tulis. Sekali bayar satu pinggan RM18. Contoh. Kan. Jadi kita apa banyak cakap banyak apa sedap. Memanglah harga pun boleh tahan harga kan. Ini kalau berniaga macam ni pergi haji balik hari kan? Jadi itulah cerita. Ya. Jadi itu semua adalah ihsan. Kesian kawan tadi, entah dia pun datang dalam poket ada RM6 ya. Sekali tengok, ya Allah, aku ingatkan biasa nasi goreng ataupun nasi ayam, ingatkan harga RM5 RM6. Aku memang bawa RM6 je. Sekali kena RM18 sepinggan. Jadi itu pun unsur-unsur, maknanya tidak ada ihsan ya, dalam perniagaan. Kan. Okey. Saya start ni. Saya balik kampung itu, saya dari sini pukul pagi lah kan. Lepas habis sembahyang raya lah. Lepas saya pukul 11-12 lah. Lepas saya buka kedai. Saya try lah dengan nasi gorengnya. Lepas saya cakap, berapa pakcik? 4 lang. Tak payah bayar. Dia macam tak, apa nama? Tak sedap lah kan. Tak payah bayar tu ada orang belanja. Tak payah bayar. Kenapa? Tak payah bayar. Tengok mama dah huru duit dah. Tengok mama dah huru duit kan. Bayar je lah. Cakap bayar je lah. Apa tunggu dalam kereta. So kereta pun parking sebelah kedai Pak Lang. Ada orang belanja apa, doakan je. Doakan dia. Ada orang bayar kan. Ya Allah, murahkan rezeki orang yang bayar makan aboy pagi ni. Doakan aja. Ya. Tak apa kalau orang bayar pun tak apa, doakan aja. Doakan dia. Tak apa. Cakap terima kasih kat dia, Allah murahkan rezeki. Doakan gitu kan. Okey, baik. Kemudian dalam hadis ini disebut, apabila kamu membunuh musuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi ini kalau dalam peperangan ke apa ke, jangan diseksa lah. Ya, manusia kalau nak lakukan pembunuhan yang hak, maka dilakukan dengan cara yang terbaik. Macam mana cara yang terbaik? Maksudnya jangan diseksa. Undang-undang yang ada sekarang ni semuanya bentuknya menyeksa. Kalau dia hukum gantung pun lama, nak ambil masa dia nak mati. Tambah lagi kalau dalam gantung sampai mati. Iyalah dah cekik ni sampai dia mati. Kemudian kursi elektrik contoh kan, pun sama juga, akan seksa juga dia, short current dia sebelum dia mati. Ya, kalau dalam tahanan-tahanan perang tu kadang-kadang diseksa apa
orang-orang yang jadi tahanan perang tu dah ada luka-luka kan. Luka tadi tu istilah dia, dah lah luka, dia tabur garam pula atas luka tu. Jadi seksa dia, sakit. Jangan buat macam tu. Sebab tu kaedah kan, pembunuhan yang paling baik kalau dalam agama kita kan pancung. Pancung tu sebenarnya paling merehatkan kepada kematian tadi. Maksudnya mati tu paling cepat sebab dia tarik terus dekat bahagian ni, dia putus terus, maka terus mati. Tak seksa kepada orang tu waktu hidup dia menderita kan. Ini taklah dipotong satu-satu, kerat tangan dia dulu, dia kerat kaki dia dulu, dia dicabut lutut dia dulu. Itu menyeksa kepada orang. Jadi itu tidak ada ihsan. Maka yang paling ihsan sekali itulah dia. Dipancung lah. Abang ada tengok. Okey. Jadi antara ihsan juga adalah kita tanya pandangan customer kan. Kita tanya pandangan orang. Kita buat sesuatu, kita tanya. Kalau orang kedai makan tu biasalah tagline tu dia bubuh tulis tu kan. Kalau sedap bagi tahu kawan. Kalau tak sedap bagi tahu kami. Kan? Maknanya kalau sedap bagi tahu kawan tu, tolong promo lah, war-warkanlah kedai ni sedap, marilah datang ramai-ramai. Kalau tak sedap bagi tahu kami, maksudnya apa? Supaya kita dapat perbaiki. Kak, akak punya ni masin lah kak. Akak punya ni terlebih manis lah kak, terlebih gula ke apa ke. Akak punya ni hangit lah kak, akak punya ni. Jadi bagi tahu tu supaya kita dapat perbaiki. Kak, ini nasi ni macam nak basi lah kak. Alamak, iya ke? Jadi dia datang tanya, oh saya minta maaf, saya akan cuba perbaiki lagi. Macam mana pula ni dia bercampur dengan apa ni. Jadi dia rasa-rasa betul lah, jadi dia perbaiki. Tujuan tadi, kalau tak sedap bagi tahu kami, maksudnya untuk kita perbaiki. Tapi masalahnya kita tulis elok dah macam tu. Bila orang datang bagi tahu kritik, masam muka pula. Masam. Tak nak makan, tak payah datang lah. Marah pula kan. Jadi makan pagi tadi, dengan apa dia, makan di kedai kan. Ustaz makan apa tadi? Saya makan nasi lemak. Nasi lemak. Apa? Nasi lemak dengan rendang. Rendang kan? Dengan rendang. Sedap lauk pagi tadi. Sedap kan? Marilah datang Kubat Center. Kita tolong promo kedai depan ni. Kita tolong promo. Yang biasa datang ke Kubat Center, dia tahulah lepas ngaji ke, sebelum pergi mengaji ke, guru-guru kita, ustazah kita pun kat sini pun duduk ngulang kedai depan tu lah, sarapan sedap. Mari datang ke Kubat Center di Sungai Ramat. Tolong promo kedai depan. Tukar songkok, tukar topik pakai songkok. Macam ada abang yang sini kan. Bang, minta tolong tak? Saya balik rumah, saya tukar songkok, tukar topi lagi kan. Lepas tu saya pakai songkok kan. Dia pegang tangan, sampai dekat tangan depan, pakai cycle. Betul-betul, masuk ke apa? Depan. Tak kecak tak dengar. Yalah. Tengah ceramah ni nak tengok je lah. Okey, jadi kita perbaikilah. Itulah ihsan dalam setiap sesuatu. Okey. Sahabat-sahabat yang tengok kita di Facebook pun, kalau ada apa-apa soalan nak diutarakan, bolehlah tuliskan di ruangan komen. Kalau saya boleh jawab, saya jawab lah, insyaAllah. Okey, kemudian apabila kamu menyembelih binatang, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jadi ini tajuk hadis kita lah. Hatta kepada haiwan pun kita perlu berlaku baik, walaupun dia binatang kan. Maknanya kalau nak menyembelih, sembelih elok-elok lah, jangan diseksa binatang tu. Saya pengalaman di Mesir kami tengok ada seorang masa lah, depan mata saya lah. Saya tak tahu makcik ni rasa jual ayam, tapi dia tak tahu hobi di Mesir. Jadi dia ambil ayam tu, dicabut hidup-hidup bulu ayam tu. Jadi melolong ayam tu, dia ni duduk, dia tarik kan, cabut satu bulu ayam tu. Nanti sekejap lagi dia ambil lagi satu, dia tarik lagi. Suka dia dengar sakit tu kan, sakit tu. Jadi kita cuba ambil bulu tangan ke bulu kaki kita ke, cabut, tarik macam tu satu-satu. Itu menyeksa orang kan, tak boleh. Jadi tak boleh. Janggut kita ni pun cuba tarik sakit kan, sakit. Jadi
dengan binatang pun tak boleh. Sebab tu kita buat sembelihan tu diputuskan terus urat merih dia kan. Supaya apa? Ada nama urat dia urat merih. Urat merih itulah yang nak diputuskan waktu sembelihan. Ada urat dalam tu. Itu dia punya penapasan dia. Jadi bila putus tu matilah binatang tu. Kita sembelih binatang. Okey. Jadi di sini Nabi kata apa? Apakah cara yang terbaik dia untuk sembelih ni? Hendaklah seseorang di antara kamu menajamkan mata pisau dia. Jadi kaedah nak sembelih elok-elok tu apa? Pisau bagi tajam. Bila pisau tu tajam, maknanya tak adalah menyeksa binatang tu. Kita sembelih tu habis, matilah dia. Maksudnya pisau tu kena tajam lah. Asah dulu. Cumanya ihsan kita juga pada binatang itu adalah jangan diasah pisau tu depan binatang tu. Bercakap pula dengan dia. Kan lembu tu dah duduk depan. Dia nak sembelih, dia asah depan lembu tu. Siaplah kau lepas ni. Mata pisau ni dengan tengkuk engkau tu dah dekat sangat dah. Dia bercakap lah. Itu tidak ada ihsan pada binatang. Jangan diasah depan mata dia. Kita nak menyembelih dia lepas ni. Jadi sembelihan itu untuk juga ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Ataupun kita pun juga nak makan daging dia, nak manfaatkan dia, kan? Tapi jangan diseksa dia. Seksa dia tu tadi maknanya dia pun ada perasaan dia juga. Kita duduk asah pisau dekat depan mata lembu tu. Kan lembu tu pun meronta-ronta dia. Lari pula kan. Dah jenuh nak ngejar lembu pula. Kalau time korban tu macam itu. Jadi adabnya adalah ihsan kita kesiankan dia. Kesiankan dia, jangan diasah pisau depan dia. Sampai masa dekat dengan dia sembelih aja. Jadi tajam mata pisau tadi menyebabkan Nabi kata apa? Wal yurih dhabihatahu. Dengan itu dia telah merehatkan binatang sembelihannya. Kan? Jadi itu ada cara dia lah. Kalau sembelih itik lain pula cara dia. Sembelih itik tu macam mana cara dia? Okey, Syekh kata sembelih itik ni cara dia lain. Dia kalau binatang kita potong, kita lepas, dia menggelupur tak lama dia pun habislah napas dia kan. Kalau itik ni lepas potong, kena pegang kaki dia terbalik. Pegang dulu. Bagi darah dia turun apa dulu, dia pun ronta-ronta tu pegang dulu sampai dia dah lembik baru lepas. Maksudnya kita kena pegang pegang kaki. Terbalik. Pegang kaki dia. Kaki dia pegang terbalik macam tu. Bagi darah turun dulu, lepas tu dah lembik dia baru lepas. Sebab ada kes dia potong-potong tu, sembelih terus lepas. Itik ni berlari. Berlari tak mati-mati. Terbang naik atas bumbung, bergaduh dengan itik lain. Dia sudunya itik lain, itik lain mati dulu. Yang dia tadi dah dipotong tak mati-mati lagi. Duduk lari lagi ke sana, lambat. Jadi itik cara dia adalah dipotong, dipegang dulu terbalik. Bagi darah dia turun, dia dah lembik tu baru dia lepas. Dia dah lembik baru dia lepas. Kalau tak dia ialah liat nak mati jugalah. Abang Kan? tengok dalam dekat mana? Abang pergi bawah kan. Abang papa ni dia pegang itik, darah dia dah apa nama? Dah jatuh. Dah jatuh. Lepas dia asal pisau kat belakang kan, dekat depan kan. Ya. Dia dah asal baru dia nak potong kan. Dia tak mati. Yalah lambat sikit. Itu kata kena pegang dulu begitu. Okey. Jadi itu tentang ihsan pada binatang. Jadi jangan kita seksa binatang. Dan ada hadis juga menyatakan jangan kita seksa binatang dengan cara Allah Ta'ala menyeksa hamba-hamba dia. Maksudnya jangan dibakar. Sebab Allah Ta'ala bakar binatang tak boleh. Dia nak seksa binatang apa-apa kan. Dia ambil api tu letak bawah kucing macam tu, bakar kan. Jadi tak boleh. Ataupun apa namanya, ialah melakukan kepada binatang, menyeksa binatang tu tak boleh kan. Itu yang kita tengok banyak kan, ada orang itu pergi masukkan kucing dalam apa dryer, mesin basuh kan. Masuk dalam itu seksa binatang. Kan kita itu menyeksa binatang. Jadi binatang mana yang boleh dibunuh? Binatang yang boleh dibunuh adalah binatang yang memudaratkan kita, yang binatang perosak lah. Yang tu boleh bunuh. Ada nyamuk kita sembuh kan. Ada tikus kat rumah kita, boleh dia merosakkan, habis barang-barang rumah kita, habis makanan-makanan rumah kita. Kan? Dia kena makan dengan
apa. Ya, jadi haiwan perosak kan. Haiwan perosak tu bolehlah dibunuh kan. Ular contoh ada memang berbahaya. Memang berbahaya. Tapi ular ni dia ada cerita lah. Maksudnya kalau dia masuk dalam rumah, cakap dulu dengan dia. Kalau dia masuk dalam rumah, cakap dulu dengan dia. Cakap kat dia, kalau engkau jin tolong keluar. Sebab kadang-kadang ada jin yang dia menjelma jadi ular. Dia masuk dalam rumah kita. Tapi kalau kita cakap kat dia suruh dia keluar, itu jin lah, jangan dibunuh. Dia jin. Jin yang menyamar jadi ular. Dia jin. Dia bukan ular, dia jin. Okay, jin ni satu makhluk Allah lah. Dia menjelma macam tu, tujuan dia apa nak kacau tak tahulah. Tapi kita kata keluarlah. Dia keluar. Kalau dia keluar tak apalah, duduk diam-diam gitulah. Tapi kalau kita suruh dia keluar, dia tak keluar-keluar, itu ular betul lah. Kena katuk lah. Kalau kita tak berani, telefon bomba. Bomba memang datang, dia akan datang tangkap ular tu. Kadang-kadang takut ular tu ular berbisa apa semua kan. Jadi kita tak tahu, dia sesat-sesat daripada hutan mana-mana masuk dalam rumah kita, tak boleh nak keluar. Kita pun ular duduk dalam rumah, mana kita takutlah kita. Telefon bomba datang tangkap. Dia akan lepaskan balik kat tempat dia lah, di hutan lah. Tapi kalau binatang-binatang mudarat ni muncul depan mata, bolehlah untuk kita bunuh. Cuma hak dalam hutan jangan kacau lah. Itu yang dalam hutan memang habitat dia kan, memang tempat tinggal dia kan. Kita pergi saja-saja pergi bunuh pula, jadi tak boleh lah. Kalau ada darurat, ada keperluan, maka boleh untuk kita binatang perosak lah terutamanya. Kalau macam contoh makcik saya kat kampung kan, dia kerja hotel lah, dia ada cucu seorang. Masa saya duduk dekat hotel, saya tak balik sebab saya tunggu arwah nenek saya lah. Mak ayah saya ni balik. Dia balik dengan akak adik saya. Lepas tu cucu dia duduk dalam kita tersepit. Dia macam duduk dekat seat dia terkunci dalam. Dia nak panggil apa? Panggil dia dengar. Panggil tak dengar. Panggil bomba. Ya, memang kalau dah terkunci kat dalam, memang itulah. Bomba tu kan, bomba dan penyelamat. Jadi ada kes-kes yang emergency, yang kecemasan, kita telefon bomba lah. Panggil bomba. Termasuklah ada ular, ada juga binatang-binatang lain yang berbahaya, yang kita rasa tu boleh kita panggil bomba. Okey, kita habiskan sedikit, kita baca keterangan daripada Syekh. Hadis ini menunjukkan kepada kita sebahagian daripada akhlak Islam. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kita semua dapat melakukan kebaikan dalam segala urusan kita. Dengan erti kata, kita disuruh untuk mengelokkan segala perbuatan dan kerjaya kita. Kalau dia tukang, dia haluskanlah buatan dia. Tukang buat tukang elok-elok, cantik, tengok tile susun elok, tak adalah sengit-sengit. Kalau dia seorang petani, maka hendaklah dia sedaya upaya mengindahkan hasil pertaniannya. Jika dia seorang peniaga, hendaklah dia beri layanan yang terbaik kepada pelanggannya, tidak berlaku penipuan. Sekiranya dia seorang isteri, hendaklah dia menjadi isteri yang terbaik kepada suaminya. Dan jikalau dia seorang suami, hendaklah dia menjadi suami yang terbaik pula terhadap isterinya. Begitulah juga seterusnya. Sama ada dia seorang rakyat, pegawai, guru, pelajar, majikan dan juga lain-lain. Setiap posisi kita tu, kita jadi yang terbaik, itulah orang yang ada ihsan. Sehinggalah kalau kita terpaksa membunuh musuh sekalipun, maka hendaklah kita menggunakan cara yang paling baik, iaitu dengan hanya memancung lehernya. Jikalau kita menyembelih binatang ternak yang dihalalkan Allah untuk kita makan, maka hendaklah kita menyembelihnya dengan cara yang baik juga, iaitu dengan menggunakan pisau yang tajam. Maka dengan cara itu kita tidak menganiayainya. Tetapi jika pisau yang digunakan untuk menyembelih itu kurang tajam, maka sudah pasti keadaan itu akan menyakitkannya dan juga melambatkan kematiannya. Pisau tumpul kan, pisau tumpul boh dekat leher lembu tu, dah macam gergaji lah. Apa ni tak putus-putus ni kan, duduk sakit dia tu. Pisau dah lah tumpul kan, patah pula pisau. Jadi macam-macam. Okey. Tengok abang Ipah ni. Dia potong lembu dekat bawah kan. Jadi gergaji pula kan. Itu pisau tajam sekali tarik je habis selesai dah. Abang Ipah kan? Abang Ipah ni dia potong lembu dekat bawah. Lepas tu dia panggil apa? Apa mama semualah kan. Dia cakap apa? Potong lembu dia pun. Nama siapa? Aku cakap opa tu semua arwah yang meninggal lah. Kalau potong awak bang apa dah abang Ipah apa dah potong memang kenapa?
Tengok Pisau terbalik. Kan? Tumpuk. Okey. Tetapi jika pisau yang digunakan untuk menyembelih itu kurang tajam, pasti akan menyakitkan binatang itu dan juga melambatkan kematian. Dan perkara ini, kata Syekh, adalah termasuk daripada salah satu penganiayaan terhadap binatang tersebut. Okey. Jadi itu yang kita boleh tengoklah. Ihsan, kita buat konklusi. Ihsan kepada Allah dalam peribadatan adalah kita menyembah Allah dengan merasakan kehadiran Allah, syuhud, musyahadah, maqam muraqabah. Ya, kita rasakan Allah, maknanya ada CCTV lah. Macam kita ada CCTV, kita semayang. Sini ada CCTV? Semayang tak ada. Sini kalau rasa diperhatikan, macam mana? Kita akan jagalah. Ya, ibadah kita tu akan jadi elok. Kita rasa kita diperhatikan. Itu dalam ibadah dengan Tuhan. Begitu juga dengan makhluk. Akhlaknya adalah kita berlaku ihsan juga dalam setiap pekerjaan ataupun urusan kita, agar kita boleh selesailah. Bila jawab depan Allah Ta'ala, kamu kenapa aniaya orang ni? Tak ada, saya buat yang terbaik dah. Hak yang saya boleh buat dalam hidup saya sebagai seorang gini. Yang inilah yang terbaik yang dapat saya persembahkan. Ya, untuk itu adalah akhlak. Orang yang bagi servis ataupun bagi kualiti pada perkhidmatan yang dia berikan kepada orang, ya, maka itu adalah akhlak yang baik. Orang pun puas hati. Orang makan sedap, orang dapat baju cantik, orang dapat rumah kemas, orang dapat jahitan elok, orang datang kalau tolong cucikan baju, cuci pinggan, bersih rumah pun rumah berkilat jadi cantik elok kan. Jadi itu semua adalah bahagian daripada menyenangkan hati orang lain. Itulah juga akhlak. Jadi itulah yang dapat kita bincang pada hari ini, hadis yang ke-13. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-14 dan seterusnya dalam kelas-kelas kita akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam sesi kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab saya, abang ipar saya yang cakap dengan saya, Ustaz. Dia tanya saya, apa sama nak pilih kat orang ni berapa harga kan? Dia bagi apa, 500 sehari.